Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Taha dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan projek kami. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan. Nama saya Nur Anis Ayuni binti Rafi'i, nombor matrik 19DAT21F1021. Seterusnya Muhammad Asfa, Muhammad Alif, Khairul Farizuddin, Aiman Hafiz dan Rashmika. Next. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang pertama untuk membentangkan tajuk. Okey. Terima kasih Anis Ayuni. Baiklah. Pengenalan kepada tajuk kami iaitu penggunaan ICT untuk memupuk perpaduan etnik. Pengenalannya adalah teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT, Information Communication Technology, merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia boleh berkenaan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat seperti penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang ketahui umum, teknologi disifatkan sebagai suatu bentuk permudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Sebenarnya, teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer saja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah, sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. 3 asas penting dalam ICT ialah teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. Contohnya, menggunakan komputer, ia boleh merekod bunyi, imej dan sebagai pengesan gerakan. Yang kedua adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Yang ketiga adalah digunakan untuk berkomunikasi, iaitu menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan menyambung tentang pentingnya ICT terhadap perpaduan antara masyarakat. Seperti yang kita lihat pada hari ini, ramai pendakwah-pendakwah Islam memberi dakwah secara atas talian. Sejurus dengan pandemik COVID-19 ini, majlis-majlis tidak boleh dilakukan, maka ICT lah yang memainkan peranan penting kepada pendakwah. Pendakwah dapat menyalurkan maklumat-maklumat seperti ilmu-ilmu agama, penerapan agama Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini secara tidak langsung dapat menarik minat orang ramai untuk memeluk Islam. Seterusnya berkomunikasi dengan orang ramai. Teknologi sekarang membolehkan kita untuk berkomunikasi dengan semua masyarakat, tidak kira di mana kita berada. Kita boleh berkomunikasi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Ini dapat mengeratkan silaturahim dan mengelakkan pertelingkahan berlaku antara satu sama lain. Contohnya tidak bertanya khabar, tetapi bila ada WhatsApp, Facebook, Instagram ini, kita boleh bertanya khabar orang-orang yang jauh di sana. Seterusnya, dengan wujudnya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dapat memudahkan masyarakat kini untuk berkenalan dengan pelbagai kaum ataupun pelbagai etnik. Masyarakat dapat berinteraksi antara satu sama lain melalui online tanpa sebarang gangguan. Media sosial merupakan platform utama untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat. Seterusnya, perpaduan ini boleh dikatakan sebagai perpaduan yang membawa berkat. Okey, seterusnya.
Antara kumpulan etnik di Malaysia antaranya ialah Baba dan Nyonya. Apa itu Baba dan Nyonya? Ialah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina. Seterusnya, Kadasan Dusun. Kadasan Dusun dikenali sebagai Mama Sok Sabah, iaitu merupakan kumpulan bumi putera asli yang terbesar di Malaysia. Selain itu, kaum Iban. Kaum Iban ini berasal daripada Sarawak dan merupakan suku kaum terbesar di Sarawak. Bajau. Bajau merupakan kaum bumi putera yang kedua terbesar di negeri Sabah. Seterusnya, orang asli. Orang asli ialah populasi pribumi heterogen yang membentuk minoriti kebangsaan di Malaysia. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Hanis. Seterusnya saya akan membentangkan perpaduan taras kejayaan. Okey. Seterusnya. Okey, di sini terdapat 2 poin yang saya akan bentangkan, iaitu yang pertama adalah menerapkan persefahaman dan kerjasama dan yang kedua adalah pemberi dan penyebar maklumat. Seterusnya. Okey, menerapkan persefahaman dan kerjasama. Pihak ICT hendaklah menjadi pihak yang sangat bertanggungjawab untuk memastikan kita punya perpaduan sangat erat. Seperti menyiarkan rancangan yang berkonsepkan perpaduan. Contohnya cerita yang menggabungkan semua kaum. Pihak media massa boleh juga menyiarkan video pendek yang menunjukkan nilai perpaduan. Oleh itu, masyarakat dapat saling menghormati dan memahami antara satu sama lain walaupun berbeza etnik. Seterusnya. Yang kedua, saya akan menerangkan mengenai pemberi dan penyebar maklumat. Yang pertama, melalui ICT, masyarakat dapat memahami apa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Seterusnya, menjadikan masyarakat lebih peka terhadap isu semasa. Yang kedua, membolehkan masyarakat keluar dari perpompong. Hal ini kerana apabila terdapat interaksi dua hala antara suatu etnik dan etnik yang lain, maka kita akan dapat mengenali kehidupan dan percakapan dan juga budaya mereka. Yang ketiga, dengan adanya ICT ini, ia juga dapat memberi ilmu dan maklumat tentang sesuatu masyarakat yang terdapat di negara kita. Hal ini kerana sebab negara kita mempunyai banyak kaum dan itu terdapat 80 kaum yang dalam negara. Yang keempat, dapat memahami dengan lebih dekat di samping mengeratkan hubungan. Selain itu, kita juga dapat mencuba untuk menjalani kehidupan seperti mereka. Hal ini kerana dengan adanya ICT, kita juga dapat belajar tentang budaya dan cara hidup sesuatu kaum walaupun kita berbeza kaum. Okey, seterusnya. Okey, saya akan memberi kepada Rashmika untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Alif. Seterusnya, mengadakan kempen secara atas talian. Sebagai contohnya, mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan memupuk perpaduan etnik. Hal ini kerana dengan adanya kempen ini, masyarakat dapat kesedaran betapa penting mengekalkan perpaduan dalam etnik. Seperti mewujudkan satu platform di Facebook yang mana masyarakat boleh berkongsi tentang kehidupan etnik masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat boleh berkongsi tentang adat resam, cara percakapan dan berpakaian. Seperti etnik orang asli, etnik ini terbahagi kepada 3 kelompok iaitu orang Senoi, orang Melayu asli dan orang Semang. Dalam 3 kategori ini, orang Senoi merupakan kumpulan terbesar manakala orang Semang merupakan kumpulan paling kecil dalam etnik orang asli. Mereka menetap sama ada di hutan, di tepi sungai atau di kawasan pinggir pantai. Oleh itu, masyarakat dapat mengenali budaya masing-masing dengan lebih dekat. Di samping itu, dengan adanya kempen ini, juga ia dapat mengenai isu etnik dan perkauman yang berleluasa seperti tidak adanya perselisihan faham sesama sendiri. Kesan daripada kempen ini, masyarakat dapat tahu betapa pentingnya mengekalkan persatuan antara etnik di samping dapat mengedarkan hubungan yang baik dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Rashmika. Sebelum itu nama saya ialah Aiman Hafiz bin Zulkarnain dan nombor metrik saya ialah 19DAT21F1015. Dan sekarang saya akan menyambung tentang kesan-kesan perkembangan ICT.
Terdapat 4 kesan-kesan perkembangan ICT iaitu pertama ialah kemajuan ICT dalam pembelajaran, kedua ialah mewujudkan peluang ekonomi, ketiga ialah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, keempat ialah kesan positif dan negatif ICT. Kesan perkembangan ICT ialah perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT, Information and Communication Technologies, boleh dikatakan seiring dengan arus modernisasi di Malaysia. Ianya kerana pelbagai kemudahan yang dikecapi oleh masyarakat, kerana perkembangan teknologi maklumat yang semakin berkembang pesat dari semasa ke semasa. Kesan pertama ialah kemajuan ICT dalam pembelajaran. Pelajar dapat belajar secara online ataupun atas talian dan mencari maklumat yang berkaitan dengan pendidikan dengan mudah dan dapat menjimatkan masa. Sebagai contoh, berbagai maklumat boleh diakses melalui platform ICT seperti internet. Perkara ini memudahkan para pelajar untuk mendapatkan maklumat tentang hal-hal ataupun perkara yang berkaitan dengan pendidikan di internet. Para pelajar juga boleh melayari blog-blog pendidikan yang mudah untuk diperolehi. Kesan yang kedua ialah mewujudkan peluang ekonomi. ICT telah mewujudkan peluang ekonomi di mana telah membuka ruang kepada peniaga-peniaga online ataupun atas talian untuk menjana pendapatan. Perniagaan atas talian kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat khususnya ketika wabak virus ini melanda di seluruh dunia. Oleh itu, perkembangan teknologi pesat maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang lebih luas dan lebih berdaya saing melalui atas talian. Kesan yang ketiga ialah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. ICT dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama lain secara atas talian sahaja tanpa perlu untuk bersemuka. Sebagai contoh, melalui media sosial seperti Facebook, Skype, WhatsApp dan sebagainya. Oleh itu, manusia boleh berkomunikasi secara atas talian sahaja dengan mudah dan lebih pantas. Ibu bapa juga boleh mengubat kerinduan terhadap anak-anaknya yang jauh di perantauan dengan menghubungi mereka pada bila-bila masa. Selain itu ialah ICT dapat membantu meningkatkan produktiviti manusia di mana semua kerja-kerja dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan kesilapan yang minimum. Selain pada kesan-kesan di atas, terdapat juga kesan positif dan kesan negatif ICT terhadap perpaduan etnik. Kesan positif ICT terhadap perpaduan etnik yang pertama ialah dapat memudahkan komunikasi antara pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya, kita boleh berkomunikasi dengan kaum lain secara mudah dan pantas. Selain itu dapat mengenali dan menjadi rapat dengan masyarakat pelbagai kaum di laman sosial seperti Instagram maupun WhatsApp. Hal ini dapat mengeratkan hubungan dan perpaduan antara satu sama lain. Kesan positif yang kedua ialah memperoleh maklumat tentang budaya kaum lain dengan lebih mudah. Kita boleh mendapat pelbagai maklumat melalui medium ICT seperti internet. Contohnya, dapat mengetahui adat resam dan budaya kaum lain dengan mudah. Hal ini akan dapat memadatkan lagi hubungan dan perpaduan dengan kaum lain. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan bahawa kita dapat mengetahui adat perkahwinan kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India melalui internet sahaja. Seterusnya ialah kesan negatif ICT terhadap perpaduan etnik. Yang pertama ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Dari segi pemakaian, makanan, minuman dan tingkah laku yang banyak dipengaruhi oleh golongan belia dari media sosial. Pelbagai maklumat dan budaya luar boleh dipelajari oleh golongan belia yang menyebabkan mereka melupakan asal-usul. Tambahan pula, golongan belia lebih mengikuti budaya barat dan secara tidak langsung ianya akan menyerap nilai-nilai negatif budaya barat ke dalam diri mereka. Kesan negatif yang kedua ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Perubahan yang dialami oleh arus kemodenan turut mempengaruhi kepada corak kehidupan masyarakat yang masih diwarisi daripada zaman nenek moyang mereka lagi. Perubahan gaya hidup ini akan membawa kesan negatif kepada generasi akan datang yang menyebabkan tradisi yang diwarisi sejak sekian lama ini akan ditelan zaman. Selain itu, ia terdapat pelbagai ragam masyarakat apabila melalui media sosial. Contohnya, sebagai platform untuk mencurahkan perasaan dan emosi kerana tiada tempat lain untuk meluahkan rasa hati dan ada yang menggunakannya sebagai tempat berkomunikasi dengan rakan dan ahli keluarga.
Tetapi ramai yang leka melayari media sosial sehingga lupa akan tanggungjawab mereka. Lebih melekakan jika terpengaruh dengan cerita berunsurkan fitnah, gosip dan sebagainya. Ia akan menyebabkan persoalan betul ataupun tidak betul menjadi tidak penting lagi, menyebabkan bermasam muka dan bertegur siapa dan keluarga maupun rakan-rakan. Oleh itu, proses hubungan secara terus ataupun bersemuka tidak akan lagi berlaku, maka semakin renggang ikatan persaudaraan dan persahabatan. Sekian itu sahaja daripada saya akan menyerahkan kepada pembatas seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Aiman Hafiz atas keterangannya yang sangat jelas. Seterusnya ialah kesimpulan kepada ICT memupuk perpaduan pada etnik. Bismillahirrahmanirrahim. So, oleh yang demikian, penggunaan ICT dalam memupuk perpaduan etnik di Malaysia memberi impak yang positif dan negatif. Tidak dinafikan bahawa kandungan dalam penggunaan ICT banyak maklumat yang berguna kepada kita dan ia juga dapat menanamkan rasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan perpaduan etnik di Malaysia. Dalam rangka teknologi maklumat dan komunikasi, memang jelas bahawa kita dapat menggunakannya dengan bebas, tetapi kita perlulah menggunakannya dengan baik dan perlu mempunyai tujuan yang betul dalam penggunaan ICT dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama, saya berharap agar di dalam media masa kita dapat meningkatkan lagi maklumat yang bermanfaat berbanding daripada hiburan-hiburan kosong. Sebagai contoh, meningkatkan mengenai maklumat tentang pembelajaran pada masa kini daripada hiburan-hiburan semata-mata. Seterusnya ialah mengenai poster ICT memupuk perpaduan etnik. Poster ini dibuat oleh daripada kumpulan 7. Poster ini menerangkan bahawa dalam ICT dapat memupuk perpaduan dalam perpaduan. Dalam gambar, kita dapat melihat 3 orang sahabat daripada perbilang kaum bersatu padu daripada ICT. Seterusnya kita juga dapat melihat rangkaian Wi-Fi laptop dalam ICT untuk ICT memupuk perpaduan etnik itu sendiri di Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Asfar. Sekian, terima kasih.